حمدا لمن قصيدة ونصيحة بالتوحيد. عمدنا بالفضل والكون برا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sidang pendengar sekalian, hari ini kita akan membicarakan sebuah topik berkenaan dengan hadis. Kita akan memfokuskan perbincangan hadis kita pada hari ini kepada hadis dhaif dan juga maudhu', insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis merupakan sumber kedua di dalam Islam. Dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah bersabda yang mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalian tidak akan sesat selagi berpegang kepada dua perkara ini, iaitulah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi berdasarkan hadis ini, maka jelaslah bahawa as-sunnah, yakni hadis, merupakan rujukan kedua tertinggi selepas Al-Quran. Hadis berperanan melengkapkan dan menghuraikan lagi hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis yang tersebar dalam masyarakat terlalu banyak, sehingga mereka hampir tidak pernah menyebut hadis sahih, walau terdapat banyak faktor yang dapat menghentikan mereka daripada menyebutkan hadis dhaif dan juga maudhu'. Jadi perkara ni sangat serius tuan-tuan. Masyarakat didedahkan dengan banyak hadis dhaif dan juga maudhu'. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih mengatakan bahawa menyebutkan hadis sahih itu yakni menyebutkan diri dari dhaifnya. Apa maksud dia tuan-tuan? Iaitu tidak menyebut dhaif. Hadis yang disampaikan kepada kita melalui riwayat, sanad dan matan. Abdullah ibn Mubarak tadi mengatakan, kalau kita menyebutkan diri kita dengan hadis sahih, maka kita tidak akan menyebutkan diri dengan hadis dhaif. Jadi keperluan dijaga dan dipelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membimbangkan kehilangan hadis-hadis, maka para sahabat berusaha menjaga hadis dengan menghafaz, menanda dan mengumpulkannya sebaik mungkin. Apa yang lebih bahaya daripada ini adalah masyarakat memahami dan menerima hadis tanpa meneliti terlebih dahulu dalam segala amalan mereka. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang sangat serius dan bahaya, kerana menyampaikan hadis-hadis yang palsu, yang tidak sabit daripada Nabi SAW, sangat bahaya. Yang akan saya ulas sebentar tadi, ada ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian sebelum tu kita masuk dulu kepada secara kasarnya, umumnya, pembahagian hadis. Umumnya hadis terbahagi pada dua bahagian. Hadis yang makbul, yang diterima, yang boleh dijadikan hujah, yang boleh dijadikan sandaran, iaitu hadis sahih, hasan, hasan li dhati dan hasan li ghairi. Manakala pembahagian hadis yang kedua juga pula adalah hadis mardud. Apa maksud mardud? Iaitu ditolak sebagai hujah ataupun dalil ataupun sandaran. Iaitu ada dua hadis, iaitu hadis dhaif dan juga maudhu'. Jadi tuan-tuan, kita pergi sedikit kepada hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif ni kalau daripada segi bahasa musyabbahah, mengandungi sifat musyabbahah, iaitu lawan bagi kuat, lawan bagi sahih. Lawan bagi sahih adalah dhaif. Manakala daripada segi istilah pula, kata Ibn Salah dalam kitab dia, hadis dhaif ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis sahih ataupun hadis hasan.
Manakala Ibn Hajar pula mengatakan bahawa hadis da'if ialah hadis yang sifat-sifat penerimaan, yakni syarat-syarat hadis sahih dan hasan tidak ada padanya. Mana sama? Definisi mereka adalah sama. Tuan-tuan sekalian, kita masuk pula kepada hadis palsu. Hadis palsu ni lagi lah. Hadis da'if pun tak sampai mencukupi taraf hadis hasan. Hadis ni palsu ni pula langsung tak ada syarat-syarat hadis sahih. Jadi tuan-tuan, yang seperti mana yang saya katakan tadi, adanya ancaman daripada Nabi SAW terhadap pelaku ataupun penyebar hadis palsu tanpa menerangkan tentang kepalsuannya merupakan dosa yang sangat besar. Penipuan dan bersekongkol dengan penipuan adalah dosa menurut ajaran Islam. Apatah lagi jika pembohongan itu menggunakan nama Allah dan Rasulnya. Kesannya sangat besar dan bahaya. Mereka yang terpedaya dengan penipuan tersebut akan mengamalkan sesuatu yang disangka akan bersumber daripada Tuhan, sedangkan hakikatnya tidak demikian. Jika isi pembohongan itu suatu yang jelas bercanggah dengan hakikat fakta ataupun suatu yang lekeh, maka Tuhan ataupun Rasulnya akan dipersalahkan. Mungkin ia akan menghilangkan keimanan manusia terhadap ajaran agama. Jadi tuan-tuan, kesan hadis palsu ni sangat besar dan kritikal kepada keadaan umat dan juga Islam itu sendiri. Di seluruh Islam mengharamkan sama sekali perbuatan mengadakan hadis palsu, seperti mana penegasan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mutawatir. Inna kadhiban alayya laysa kakadhib ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falatabawwa'u maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta ke atasku, kata Nabi, menggunakan namaku bukanlah seperti berdusta ke atas orang lain, menggunakan nama orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atas Nabi ataupun ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Bukan saja mengadakan hadis palsu ni dosa besar, menyebarkan juga berkongsi dosa besar yang sama. Dalam era teknologi ni, hari ini kita tengok dalam aplikasi WhatsApp, Facebook, apa-apa media sosial, manusia begitu mudah menyebarkan hadis palsu. Kan? Facebooknya, dengan emailnya, dengan Twitternya, ramai yang terlibat dengan kegiatan dosa menyebarkan hadis palsu ni. Maka berhati-hatilah. Beberapa klik tanpa penelitian boleh membawa anda menjadi pendusta menggunakan nama Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan, perkara ni sangat meruncing, sangat membimbangkan. Kita perlu berhati-hati menyebarkan sesuatu berita menggunakan nama Allah dan Rasul. Saya bawakan pada tuan-tuan satu kisah yang masyhur dalam masyarakat kita, iaitu kisah seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Sa'labah ni, masyarakat kita sangat popular dengan kisahnya yang tidak membayar zakat. Tuan-tuan, ketahuilah bahawa hadis ni adalah hadis yang palsu. Dalam kitab As-Sahih Al-Musnad min Ashab An-Nuzul karya Syekh Muqbil Al-Hadi Al-Wada'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Syekh Al-Alim Al-Alamah fil hadis. Jadi buku kitab ni merupakan hasil karya yang terbaik daripada Syekh Muqbil yang merupakan seorang pengkaji hadis dari negara Yaman. Beliau berusaha mengumpulkan asbab nuzul, yakni sebab ayat Al-Quran diturunkan yang sahih sahaja. Jadi kerana sememangnya telah diketahui bahawa tidak semua asbab nuzul yang tercatat dalam kitab-kitab terdahulu adalah sahih. Jadi menurut Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kisah sahabat tadi, Sa'labah radhiyallahu an, yang tidak membayar zakat, ditolak kesahihannya oleh imam-imam hadis yang terkenal seperti Ibnu Hazim dalam kitabnya Al-Muhalla, As-Suyuti dalam kitabnya Lubab An-Nuqul,
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Takhrij Al-Kashaf dan Fathul Bari, Al-Haytami dalam kitabnya Majmu' Al-Zawaid, Az-Zahabi dalam kitabnya Tajrid Asma' As-Sahabah, Al-Munawi dalam kitabnya Faid Al-Qadir, dan Al-Iraqi dalam Al-Mughni Takhrij Ihya Ulumuddin. Jadi tuan-tuan, dalam sanad hadis tersebut, hadis Sa'labah ni tadi, terdapat periwayat yang dikritik sebagai daif, iaitu Ali bin Yazid Al-Halani. Jadi tuan-tuan, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga menyatakan bahawa terdapat riwayat yang disebutkan daripada Ibn Abbas yang menceritakan bahawa kisah ini adalah berkaitan dengan seorang sahabat bernama Sa'labah bin Abi Hatib dan bukan Sa'labah bin Hatib. Namun riwayat itu juga tidak sahih kerana bersumberkan daripada periwayat yang tidak diterima. Salah seorang ulama dan pendakwah terkemuka Mesir, Muhammad Hassan, telah meneraikan beberapa hujah yang membuktikan bahawa kisah Sa'labah ini adalah kisah yang tidak benar sama sekali. Hujah-hujah untuk mendaifkan hadis ini disebut dalam salah satu ceramah beliau yang boleh didengari dalam laman web islamway.com. islamway.com. Jadi tuan-tuan yang mendengar video ini boleh cuba mencari laman web tersebut. Kisah Sa'labah ini juga dikritik kesahihannya oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah, dan juga Al-Iraqi dan juga Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi tuan-tuan, boleh dikatakan semua ulama tafsir dan hadis yang terkenal telah mendaifkan hadis ini. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan kisah ini benar. Sayangnya hadis ini amat popular, terutama dalam kalangan yang ingin mengajak masyarakat supaya membayar zakat serta tidak melengahkan pembayarannya. Kisahnya berkisar tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Hatib yang pada asalnya miskin. Namun setelah didoakan oleh Nabi SAW, dia telah menjadi kaya raya. Kekayaannya menjadikannya sombong dan enggan menunaikan zakat. Akhirnya beliau tidak diterima taubatnya oleh Rasulullah SAW kerana turunnya ayat daripada surah At-Taubah. Selepas baginda wafat, para khalifah tidak ingin menerima zakat yang ingin diberikan oleh Sa'labah. Kisah ini adalah kisah yang tidak benar sama sekali, tidak sahih sama sekali. Azab seksa yang dinyajikan kepada mereka yang tidak membayar zakat telah ada disebutkan dalam nas-nas yang sahih, iaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Oleh sebab itu, kita melihat dalam sejarah Islam berlakunya peperangan yang dipimpin oleh khalifah pertama Islam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menentang golongan yang tidak mahu membayar zakat ini. Jadi tuan-tuan, mensabitkan seorang sahabat kepada kisah yang dusta begini sangat besar. Apatah lagi jika menggunakan nama Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kesemuanya mereka adalah udul. Setiap seorang sahabat peribadinya adalah adil. Hadis-hadis yang sampai kepada kita yang bertaraf mursal sekalipun yang terhenti kepada sahabat, para ulama hadis ada berpandangan bahawa hadis yang sampai kepada kita bertaraf mursal kepada sahabat diterima dan boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya berkenaan hadis daif dan juga hadis palsu ni, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam beramal dengan hadis Nabi SAW, menyebarkan hadis Nabi SAW. Ini kerana jika suatu amalan itu tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kita mengatakan bahawa ia dilakukan oleh Rasulullah, maka ini tidak termasuk dalam pendustaan ke atas Rasulullah. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dalam melaksanakan setiap amalan, agar setiap amalan yang kita lakukan bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.